Alkitab Berita Baik, Markus bab 9. Yesus berkata lagi, "Ketahuilah, ada beberapa orang di sini yang tidak akan meninggal sebelum melihat Allah memerintah dengan penuh kuasa." 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes pergi menyendiri ke sebuah gunung yang tinggi. Ketika mereka memandang Yesus, rupa Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih bersinar-sinar. Tiada sesiapa pun di bumi dapat membasuh kain sehingga menjadi seputih itu. Lalu ketiga-tiga orang pengikut itu nampak Elia dan Musa berkata-kata dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, sungguh baik kami di sini. Kami akan mendirikan 3 buah kemah, satu untuk guru, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Sebenarnya, Petrus tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya kerana dia dan kedua-dua orang kawannya sangat takut. Lalu, awan meliputi mereka dan terdengar suara dari awan berkata, "Inilah anakku yang aku kasihi. Dengarkanlah dia." Mereka melihat di sekeliling tetapi tidak nampak sesiapa pun bersama-sama mereka kecuali Yesus. Ketika mereka turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka, "Jangan beritahu sesiapa pun apa yang telah kamu nampak, selagi Anak Manusia belum bangkit daripada kematian." Mereka menurut perintahnya, tetapi mula mempersoalkan makna bangkit daripada kematian. Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapakah guru Taurat berkata bahawa Elia mesti datang terlebih dahulu?" Yesus menjawab, "Elia memang datang terlebih dahulu untuk menyediakan segala-galanya. Tetapi, mengapa di dalam Alkitab tertulis bahawa Anak Manusia akan mengalami banyak penderitaan serta dihina orang? Aku berkata kepada kamu, Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia dengan sesuka hati mereka. Hal itu tepat seperti yang tertulis di dalam Alkitab tentang dirinya. Apabila mereka kembali kepada pengikut-pengikut yang lain, mereka nampak orang ramai di situ. Beberapa orang guru Taurat sedang bersoal jawab dengan pengikut-pengikut Yesus. Sebaik sahaja orang ramai melihat Yesus, mereka keheranan lalu berlari menyambut dia. Yesus bertanya kepada pengikut-pengikutnya, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Seorang daripada orang ramai itu menjawab, "Guru, saya membawa anak saya kepada pengikut-pengikut guru. Dia bisu kerana dia rasuk roh jahat. Apabila roh jahat menyerang dia, tubuhnya dibanting-banting ke tanah dan mulutnya berbuih, giginya berkeretak dan badannya menjadi kaku. Saya meminta pengikut-pengikut guru mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya." Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang yang tidak percaya, berapa lamakah harus aku tinggal bersama-sama kamu? Berapa lamakah harus aku bersabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Mereka pun membawa dia kepada Yesus. Sebaik sahaja roh jahat itu melihat Yesus, roh jahat itu membuat anak itu kena sawan sehingga anak itu jatuh terguling-guling ke tanah. Mulutnya berbuih. Yesus bertanya kepada bapa anak itu, "Sudah berapa lamakah dia begini?" Bapanya menjawab, "Sejak dia masih kanak-kanak lagi. Seringkali roh jahat itu cuba membunuhnya dengan membuang dia ke dalam api atau air. Kasihanilah kami dan tolonglah kami, sekiranya guru dapat menolong." "Apa katamu jika guru dapat?" jawab Yesus. "Orang yang percaya kepada Allah dapat melakukan segala sesuatu." Bapa itu segera berseru, "Saya percaya, tetapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi." Yesus melihat bahawa orang ramai mula datang berkerumun. Oleh itu, dia memerintah roh jahat itu dengan berkata, "Roh tuli dan bisu, aku memerintah kamu keluar daripada anak ini dan jangan sekali-kali masuk lagi." Roh jahat itu berteriak dan membuat anak itu berkejang-kejang, lalu keluar daripada anak itu. Anak itu kelihatan seperti mayat sehingga semua orang berkata, "Dia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan menolong dia bangun.
Anak itu pun berdiri. Kemudian Yesus masuk ke dalam rumah. Apabila tiada orang lain di situ, pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, "Mengapakah kami tidak dapat mengusir roh jahat itu?" Yesus menjawab, "Tiada cara lain yang dapat mengusir roh jahat semacam ini kecuali dengan doa." Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan tempat itu lalu meneruskan perjalanan melalui Galilea. Yesus tidak mahu orang tahu di mana dia, kerana dia sedang mengajar pengikut-pengikutnya. Dia berkata, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan manusia, lalu dia akan dibunuh. Tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit semula. Mereka tidak memahami makna ajaran itu, tetapi mereka takut bertanya kepada Yesus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah mereka masuk ke rumah, Yesus bertanya kepada pengikut-pengikutnya, "Apakah yang kamu persoalkan di tengah jalan tadi?" Mereka tidak menjawab, kerana sewaktu dalam perjalanan, mereka mempersoalkan siapa yang terbesar. Yesus duduk, lalu memanggil 12 orang pengikutnya. Dia berkata kepada mereka, "Sesiapa yang mahu menjadi pertama, mesti menjadi yang terakhir dan menjadi hamba semua orang." Setelah itu, dia memanggil seorang kanak-kanak lalu menyuruhnya berdiri di hadapan mereka semua. Yesus memeluk kanak-kanak itu sambil berkata kepada mereka, "Sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini kerana aku, menyambut aku. Sesiapa yang menyambut aku, menyambut bukan aku sahaja, tetapi juga Allah yang mengutus aku." Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami nampak seorang mengusir roh jahat dengan nama Guru. Kami melarang dia kerana dia tidak termasuk golongan kita." Yesus berkata kepada mereka, "Jangan larang dia, kerana tiada seorang pun yang telah melakukan mukjizat dengan namaku akan segera memburuk-burukkan aku. Sesiapa yang tidak melawan kita, berpihak kepada kita. Ingatlah, sesiapa yang memberi kamu minuman kerana kamu pengikut Kristus, pasti akan menerima pahalanya. Sesiapa menyebabkan salah seorang pengikutku yang kecil ini tidak lagi percaya kepadaku, lebih baik jika batu kisaran diikatkan pada leher orang itu, lalu dia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah tangan itu. Lebih baik kamu hidup tanpa sebelah tangan daripada kamu dengan kedua-dua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang kekal. Di sana, ulat tidak dapat mati dan api tidak pernah padam. Jika kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah kaki itu. Lebih baik kamu hidup tanpa sebelah kaki daripada kamu dengan kedua-dua belah kaki dibuang ke dalam neraka. Di sana, ulat tidak dapat mati dan api tidak pernah padam. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, congkillah mata itu. Lebih baik kamu menikmati dunia baru Allah dengan hanya sebelah mata daripada kamu dengan kedua-dua belah mata dibuang ke dalam neraka. Di sana, ulat tidak dapat mati dan api tidak pernah padam. Setiap orang akan dimurnikan dengan api, sebagaimana persembahan korban dimurnikan dengan garam. Garam itu baik. Tetapi jika garam sudah menjadi tawar, garam itu tidak dapat menjadi masin lagi. Hendaklah kamu menjadi seperti garam, serta hidup rukun.